Kemudian saya tangguhkan kerana kita memang nak masuk bab ni, iaitu bab lafaz niat. Sebelum kita nak masuk tentang lafaz niat, tuan-tuan, kita kena tahu bahawasanya ulama tidak ada sepakat, tidak ada khilaf, tidak ada bantahan. Mereka bersepakat mengatakan bahawasanya niat adalah perkara yang diperlukan di dalam solat. Kalau orang tu dia tak niat, solat dia tak sah. Kalau orang tu dia niat untuk solat qabliyah, subuh, dia angkat takbir Allahu Akbar, masa dia angkat tu dia niat, dia tujuan dia memang nak qabliyah subuh. Lepas tu dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Atau timbul rasa malas tu nak solat subuh ni. Yang tadi tu solat subuh lah, itu pun 2 rakaat dah. Tak boleh. Kerana masa dia angkat takbir tadi, dia angkat untuk solat qabliyah, bukan solat subuh. Nak menjadikan sesebuah solat itu sah, waktu dia angkat takbir tu dia dah tahu dah dia nak solat apa. Kalau dia tak niat untuk solat subuh, masa dia angkat takbir, dia tak dikira sebagai orang yang solat subuh. Baik. Ulama sepakat bahawa niat untuk solat adalah wajib. Tempat niat adalah dalam hati. Perkara ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tu adalah dengan niat. Ya. Niat bukan hanya untuk ibadat khusus, tetapi untuk setiap amalan secara umum. Contohnya hadir ke kuliah kerana Allah, atau mencari rezeki yang halal kerana Allah. Semua niat ni ada. Manusia yang normal, dia nak buat apa pun, niat ada dalam hati dia. Niat ada dalam hati. Sebab itu ibadat pun kena ada lah. Masa angkat takbir tu dia kena tahu dia nak buat apa. Baik. Niat bukan hanya untuk ibadat khusus, untuk semua. Baik. Dalam bab lafaz niat, niat dengan lafaz niat beza, tuan-tuan. Lafaz niat lain, niat lain. Kita kena bezakan di antara dua ni. Yang disepakati oleh para ulama, adalah niat. Niat tu mesti ada. Apa tu niat? Dalam hati. Cuma saya kena bagi tahu jugalah, bukan semestinya niat tu perkataan yang disusun dalam jiwa satu-satu. Sebab kadang-kadang ada orang dia salah faham bab ni. Contohnya macam dia bangun untuk puasa, untuk sahur, dia nak puasa ni, dia bangun. Dia dah bangun sahur, lepas tu dia tidur balik. Sebelum subuh dia tertidur. Ngantuk sangat tidur. Lepas tu dia bangun-bangun lepas subuh. Ya Allah, dia kata, aku lupa nak niat. Ada orang tanya saya soalan tu, dia kata, Ustaz, sah tak saya ni Ustaz? Sebab apa saya lupa nak niat? Saya pun tengok dia, saya kata ni orang baik, ni takkan tak ada niat nak puasa. Saya tanya macam mana Haji boleh lupa niat pula? Dia kata, pagi tadi saya sahur awal sikit, saya tertidur Ustaz sebelum subuh. Lepas tu saya lupa nak niat sampai bangun tu dah subuh dah. Macam mana Ustaz, apa ni saya punya puasa sah tak? Saya kata, Haji, takkanlah Haji tak ada niat. Bangun sahur tu nak buat apa sebenarnya? Haji bangun sahur dah tadi. Bangunlah Ustaz, tapi awal sikit. Dah Haji bangun sahur untuk apa? Bangun sahur untuk puasa lah. Tapi tak ada niat nak puasa. Dia dah confused. Sebenarnya orang yang bangun sahur tu dah ada niat nak puasa. Kalau orang tanya, Haji, kenapa makan bagi-bagi ni? Saya nak sahur. Sahur untuk apa je? Dia pun kata untuk puasa lah Ustaz. Maksudnya niat dah ada. Puasa apa? Puasa Ramadan lah Ustaz. Tu dah ada niat lah tu. Orang tu dah ada niat dalam jiwa dia. Yang tak ada niat ni orang yang memang tak nak puasa daripada awal. Bila orang tanya, yang esok Ramadan ni nak puasa tak? Esok Ramadan ni? Ramadan lah. Nak puasa tak? Nanti luar kot. Saya tak buat keputusan ni. Dia pun duduk sejam, duduk fikir. Nak puasa ke tak? Nak puasa ke tak? Nak puasa ke tak? Tak buat keputusan sampai subuh masuk. Dan orang ni tak ada niat. Ataupun dia kata, saya sebenarnya tak buat keputusan lagi nak puasa Ramadan ke tak? Saya nak istikharah dulu. Apa nak istikharah? Tak payah istikharah lah puasa. Puasa wajib ni tak payah istikharah. Jadi benda ni kena fahami betul-betul. Fahami betul-betul. Niat bukan sesuatu yang disusun perkataan dalam jiwa dan bukan juga lafaz niat. Niat adalah sesuatu yang terbuku dalam jiwa setiap insan. Dia nak buat apa? Masa dia angkat takbir tu dia nak buat apa? Dan itulah niat. Baik. Cuma dalam masalah lafaz niat, lafaz niat salat ni para ulama berbeza pendapat. Ini khilaf dalam kalangan ulama. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama Hambali dan Hanafi
mengatakan lafaz niat ni dituntut, digalakkan kerana membantu menghadirkan niat di dalam diri dan dikiaskan daripada lafaz niat haji. Mereka tengok, mereka kata lafaz niat ni dituntut, dia kata bagus kalau buat. Sebab apa? Sebab Nabi masa ihram pun Nabi lafaz. Jadi kita kiaslah dalam semua perkara. Okey, itu pendapat Hanafi, sebahagian Hambali dan juga ulama mazhab Syafi'i. Manakala sebahagian ulama dalam mazhab Maliki dan juga sebahagian ulama dalam Hambali, antaranya Ibn Taymiyah lah, dia mengatakan lafaz niat dalam salat tidak disunatkan kerana tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat kecuali dengan niat ihram saja. Kenapa mereka tak guna kias? Mereka kata susah sikit nak guna kias dalam masalah ni. Kerana apa? Kerana kalaulah lafaz niat dalam salat itu ada, sudah pastinya ada riwayat yang banyak daripada sahabat Nabi SAW yang menceritakan benda ni. Kerana Nabi SAW dalam bab haji yang Nabi tak buat sering macam Nabi buat salat pun ada riwayat yang menunjukkan Nabi melafazkan. Kan Nabi solat dengan sahabat kan tiap hari. Takkan tak ada satu pun riwayat Nabi melafazkan niat. Jadi mereka tidak cenderung untuk menggunakan kias dalam masalah ni. Saya wallahu alam, saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, iaitu tidak ada lafaz niat. Tidak ada lafaz niat, tetapi dalam masalah ni kita kena tahu ulama berbeza pendapat. Ada ulama yang menganjurkan, ada ulama yang tidak bersetuju. Cuma bila kita pegang pada satu pendapat yang tak setuju, kita jangan pergi marah ke, lempang ke orang yang melakukan benda ni, kerana setiap orang dia ada guru agama masing-masing. Jadi kalau orang lafaz niat sebelah kita, kita dengar salli, so kita biar. Okey, ini orang yang belajar dengan guru yang cenderung kepada pendapat yang mengatakan lafaz niat tu ada. So kita lapang dada macam tu kan senang. Kan? Tak payah gaduh-gaduh. Kita buat macam mana kita percaya, dia buat macam mana yang dia percaya. Aman dunia. Kan? Kerana benda ni pun masalah khilafiyah. Masalah yang memang tak akan dapat kata putus yang konklusif. Setiap orang ada dalilnya, ada pandangannya. Jadi itu pandangan saya lah. So tak payah gaduh-gaduh. Okey. Perlu diingatkan bahawa lafaz niat, yakni at-talaffuz bin niyah, berbeza dengan menyebut niat dengan kuat, iaitu al-jahru bin niyah. Ada sebahagian orang dia cuba untuk mengatakan Ibn Taymiyah ni ekstrim. Lafaz niat pun kena bunuh. Sedangkan Ibn Taymiyah bukan kata lafaz niat. Ibn Taymiyah membantah orang yang baca niat kuat-kuat macam baca Fatihah tu. Itu jahru bin niyah, baca kuat-kuat. Kita dilarang untuk membaca niat kuat-kuat sehingga ganggu orang sebelah menyebelah yang sedang solat. Itu tak boleh. Baik. Menyebut niat dengan kuat sehingga mengganggu jemaah yang lain perlu dielakkan. Terdapat ulama mazhab Syafi'i seperti Abdullah Az-Zubairi mengatakan lafaz niat adalah wajib. Ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i nama dia Abdullah Az-Zubairi. Dia kata lafaz niat ni wajib. Siapa tak lafaz niat, solat tak sah. Tetapi pandangan dia ini dibantah oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri. Kenapa dia kata wajib? Sebab dia kata Imam Syafi'i kata, solat ni bukan macam puasa. Solat tidak bermula melainkan dengan lafaz. Jadi dia kata lafaz tu apa? Lafaz niat lah. Tetapi ulama mazhab Syafi'i telah membantahnya, yang mana mereka mengatakan Abdullah Az-Zubairi telah tersalah faham. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, solat tidak bermula melainkan dengan lafaz itu adalah takbiratul ihram, bukannya lafaz niat. Ya. Oleh kerana dia tersalah faham, maka ulama mazhab Syafi'i tidak mengatakan pandangan ini pandangan yang tepat. Itu hanya sunat saja lafaz niat. Okey? Pada pandangan ulama mazhab Syafi'i. Adapun nukilan Ar-Rabi' yang mengatakan bahawa apabila Imam Syafi'i ingin masuk ke dalam solat, beliau berkata, Rabi' ni dia tengok Imam Syafi'i solat, dia dengar Imam Syafi'i bila nak solat dia kata, bismillah muwajjihan li baitillah wa muaddiyan li fardillah, Allahu akbar. Dengan nama Allah aku memandang Kaabah dan menunaikan fardu Allah, iaitu kefarduan yang Allah tetapkan, Allahu akbar. Imam Syafi'i sebut perkataan tu dulu sebelum nak sebut Allahu akbar. Kata-kata Imam Syafi'i ni bukan lafaz niat sebenarnya, tetapi beliau ingin mengingatkan dan menasihati diri sendiri sebelum mendirikan solat.
Buktinya tidak ada pun ulama yang mengatakan lafaz niat itu sunat menganjurkan lafaz seperti ini. Jika benar ia lafaz niat daripada Imam Syafi'i pun, Syekh At-Tarifi mengatakan ia bukanlah dalil. Sebaliknya kata-kata ini yang memerlukan dalil. Jadi kalau ikut pendapat yang saya pegang, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pendapat yang saya cenderunglah, lafaz niat ni adalah suatu perkara yang tidak ada dalil yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak ada dalil yang jelas, maka dalam isu ni kita kata tidak perlulah. Tapi kalau ada orang buat sebelah kita, maka kita lapangkan dada. Ini perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kita lebih orang kata apa, lebih tenang, tak payah gaduh-gaduh. Cuma kalau orang tanya kita, kau ni tak lafaz niat ke? Kita kata, saya pegang kepada pendapat yang mengatakan tidak ada. Melainkan pada perkara-perkara yang Nabi sebutlah, macam haji. Haji nak buat ihram tu Nabi SAW melafazkan niat. Jadi wallahu alam, saya rasa waktu ni cukuplah sekadar ni dulu. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita